Sistem aircon kereta kita memastikan dalam kereta sentiasa sejuk dan selesa pada waktu siang yang panas. Untuk itu, ia perlu dalam keadaan gas yang mencukupi berdasarkan jumlah yang ditentukan oleh pengeluar kereta anda. Memandangkan gas tak akan habis atau rosak sepanjang ia digunakan, atau senang kata, tak perlulah top up semasa proses menyejukkan kabin kereta kita. Jika gas kurang, maknanya ada kebocoran yang berlaku. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan kenapa dan apa yang menyebabkan aircon kereta boleh bocor. Saya Afiq dan anda sedang menonton Cikgu Kereta. Gas aircon boleh bocor di mana-mana pada sistem kereta kita. Jadi, mengetahui ada kebocoran di bahagian mana adalah amat susah. Akan tetapi, jika anda faham apakah yang menyebabkan kebocoran berlaku, mengelakkan ia daripada berlaku mungkin lebih mudah berbanding biarkan ia bocor. Ada beberapa sebab kenapa aircon kereta kita boleh bocor. Yang pertama, lusuh. Barang lama. Ya, barang dah lama. Logik je lusuh. Logik je ia akan bocor. Semua bahagian yang menggunakan bahan getah adalah punca utama dan yang paling biasa kita jumpa kebocoran pada sistem aircon kereta kita. Walaupun kebanyakan bahagian aircon kereta kita ni direka menggunakan besi, termasuklah bahagian bertekanan tinggi dan rendah, sebahagian kecil masih terpaksa menggunakan getah. Terdapat o-ring gasket yang diletak untuk mengelakkan ia bocor. Tetapi semakin lama sistem tersebut digunakan, dengan semua panas dan sejuk berubah-ubah sepanjang ia digunakan dan lembapan yang kena daripada bahagian luar terhadap getah tersebut, ia boleh rosak di telan masa dan ia boleh mengering, meretak dan akhirnya menyebabkan gas keluar daripada sistem tersebut dengan perlahan. Sepatutnya bahagian ini perlu dicabut dan digantikan dengan yang baru. Akan tetapi ada juga kedai yang menawarkan produk untuk tutup kebocoran ini dengan menggunakan stop leak produk. Tidak, Cikgu Kereta tidak menggunakan bahan ini dan amat menentang penggunaannya. Saya akan buat video di masa akan datang akan keburukan produk-produk ini. Akan tetapi buat masa sekarang, biarlah ia dibincangkan sampai sini sahaja. Yang kedua, lembapan. Jika getah pada hos, o-ring atau mana-mana bahagian yang rosak seperti pada poin pertama tadi, ia perlu diselesaikan dengan segera. Mengabaikan ia akan menyebabkan lembapan masuk ke dalam sistem dan akhirnya seluruh sistem akan terkontaminasilah, senang sebut, dengan lembapan yang ada dekat keliling kita ni. Apabila lembapan masuk dan bercampur dengan gas aircon kereta kita, asid akan terbentuk dan boleh merosakkan komponen lain seperti receiver dryer atau yang lain-lain dan boleh menyebabkan kebocoran sekecil lubang jarum peniti seperti di video yang sebelah ni. Kecil je, kat bocor kecil je, kat mata sebenar tak nampak pun. Okey, kat cooling coil kereta Almera. Jadi, jika anda ada kebocoran pada bahagian getah, pastikan anda menyelesaikan, bukan sekadar top up gas dan akhirnya akan menyebabkan kebocoran pada bahagian lain. Benda yang patut hanya berpuluh ringgit je kita dah boleh selesaikan, sekarang sudah menjadi beribu ringgit. Yang ketiga, kerosakan fizikal. Sebahagian kebocoran sistem boleh disebabkan impak daripada kemalangan, kecil atau besar. Kadang-kadang kesan daripada kerosakannya adalah sangat besar. Saya nasihat supaya anda menghantar kenderaan anda kepada yang pakar selepas anda mengalami kemalangan, walaupun anda rasa ia sekadar kerosakan bumper. Ini dapat mengelakkan kerosakan yang lebih teruk boleh berlaku. Pernah saya jumpa satu kes di mana sebuah Myvi hanya dapat 16 darjah Celsius. Pemeriksaan pertama hanya dapat kena pasti gas kurang. Akan tetapi bila kita masukkan gas 330 gram secukupnya untuk Myvi tersebut, kita dapati hanya boleh dapat 12 degree Celsius sahaja. Maksimum. Saya pun pelik masa tu. Suhu yang keluar dari kondenser juga melebihi 50 darjah Celsius. Kenapa boleh lebih 50 darjah Celsius? Anda boleh klik link ni untuk tahu apa yang menyebabkan ia berlaku. Long story short, kita dapati ada dua kerosakan iaitu kondenser bengkok berbentuk S dan ada pipe yang bengkok habis tapi still gas boleh lalu. Ini bermakna ada tersumbat pada kondenser dan pipe tersebut. Rupanya owner kata pernah langgar binatang sebelum ni dan hanya tukar beberapa komponen termasuk bumper. Dalam kes ni, berapa lama sudah owner tanggung panas dan tak tahu pun rupanya masalah adalah amat simple untuk diselesaikan iaitu tukar kondenser dan pipe tersebut.
Tak kisahlah apa pun punca kerosakan dan kebocoran kereta anda, mengesan kebocoran aircon pada kadar segera adalah amat penting. Jika anda biarkan ia terlalu lama daripada awal kebocoran berlaku, kerosakan tambahan mungkin boleh berlaku. Apabila yang paling banyak yang saya pernah jumpa kebocoran pada masa yang sama adalah pada o-ring expansion, valve, cooling coil dan condenser. Sangat banyak yang mana saya jangkakan ia hanya bermula dengan kebocoran pada o-ring expansion valve je dan makin merebak setelah lembapan masuk ke dalam sistem dan akhirnya acidic yang terbentuk dan membocorkan komponen-komponen utama yang lain. Baiklah, sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe dan jika anda suka video ini, tekan butang like dan sharekan ke sosial media anda. Jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Afiq daripada Cikgu Kereta. Assalamualaikum.